Lepas tu ada pula seorang lagi manusia. Manusia ni kata, saya boleh bawa mai singgah sana tu dengan sekelip mata. Sebelum sempat tuanku kelip mata dah sampai dah. Lagi hebat. Siapa dia orang ni? Itu ayat yang kita baca tadi tu. Kita ulang balik maksud ayat dia. Berkatalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab, aku sanggup membawanya kepada engkau. Dia bawa tu dalam sekelip mata saja. Hebat lagi manusia berbanding dengan jin. Kalau ada ilmu kitab. Kalau zaman kita sekarang, siapa ada ilmu Al-Quran lebih hebat daripada jin. Jin boleh bawa dalam masa beberapa jam. Orang yang ada ilmu daripada Quran ni, dia boleh bawa sekelip mata saja. Dan dia memang buktikan sekelip mata je sampai singgah sana Ratu Balqis dekat Nabi Sulaiman. Punya hebat. Berbalik kepada Ratu Sabak tadi. Ratu Sabak dengan rombongan dia pun jalan-jalan sampailah kepada Nabi Sulaiman. Bila sampai Nabi Sulaiman tanya, yang ni kamu punya singgah sana ke? Terkejut Ratu Sabak tadi. Macam mana dia dengan tentera dia tu berjalan laju lah. Macam mana singgah sana yang dia tinggal tiba-tiba boleh ada dekat dengan Nabi Sulaiman. Jadi dia dah kagum. Dia dah kagum dengan satu karamah wali Allah lah. Kalau ikut cerita-cerita riwayat, orang yang pindahkan singgah sana Balqis ni nama dia Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah. Dia tu kalau ikut pandangan para ulama, majoriti ulama kata dia tu wali Allah, bukanlah Nabi. Dia wali Allah. Dia boleh pindahkan dalam sekelip mata. Lepas tu Nabi Sulaiman kata, okey dah tengok singgah sana, sekarang masuk dalam istana. Jom masuk istana. Masuk dalam istana pula. Apa cerita Quran? Quran bagi tahu masa nak masuk dalam istana tu, dah masuk pintu dia, Balqis tadi dia angkat dia punya kain. Angkat kain dia sikit, nampak betis dia. Sebab apa? Dia nampak lantai istana Nabi Sulaiman tu macam air. Zaman itu lantai-lantai berkilat ni tak ada. Macam mozaik sekarang kan, kita kiwi-kiwi, gilak-gilak nampak mengelik. Lantai sekarang kan, macam tu lah. Nabi Sulaiman dah ada teknologi tu. Bila Ratu Sabak masuk, dia tengok, ada air. Jadi dia pun angkat kain dia sikit, nampak betis dia. Nabi Sulaiman kata, yang ni bukan air, bukan kolam. Yang ni teknologi zaman tu. Dia punya lantai tu ada cermin berkilat. Setengah pengkaji pula kata, memang betul di bawah istana Nabi Sulaiman tu memang ada kolam. Kata setengah pengkaji. Dan dia lapik dengan cermin. Jadi dia berjalan tu di atas cermin. Di atas cermin. Di bawah tu memang kolam. Kata setengah pengkaji, wallahu a'lam. Jadi apabila Ratu Balqis tengok keajaiban-keajaiban ni, dia kata yang ni memang betul lah satu orang Nabi. Jadi dia pun beriman dengan Nabi Sulaiman. Dia mengakui ilah, tidak ada ilah melainkan Allah, dan Sulaiman itu pesuruh Allah. Dia mengaku. Jadi dia pun masuk kepada agama tauhid. Dia tak sembah dah matahari. Dan sebagaimana yang kita tahu, Nabi Sulaiman ni dia kahwin dengan Ratu Sabak. Balqis ni lah. Cerita mulut ke mulut. Yang ni cerita yang tak kuat. Cerita ni kita tak jadikan sandaran lah. Sekadar cerita saja. Masa Ratu Balqis angkat kain dia sikit dari tu, nampak betis dia. Dan betis dia tu berbulu. Orang yang nampak betis tu berbulu. Jadi orang tanya, kenapa betis Ratu Balqis ni berbulu? Kata cerita mulut ke mulut ni, Ratu Balqis ni sebenarnya bukan anak manusia. Dia ni anak campuran. Manusia berkahwin dengan jin, dapat dia. Sebab tu betis dia berbulu. Tu cerita-cerita yang tak boleh jadi sandaran lah. Sandaran dia tak kukuh, sekadar cerita saja. Seterusnya dalam masa yang singkat, kita tengok dengan sepintas lalu lah, dengan laju dia, kelebihan-kelebihan ilmu. Surah Al-Ankabut ayat 43. Contoh-contoh itu kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang yang berilmu. Dalam Quran ini bukan Quran, dalam Quran dia ada banyak perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh, tamsilan-tamsilan. Tuhan tak cerita direct, Tuhan bagi perumpamaan. Nak faham perumpamaan ni, orang berilmu saja. Jadi kita kena usahakan diri kita jadi orang berilmu. Seterusnya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa dikehendaki Allah untuk beroleh kebaikan,
nescaya dianugerahkannya pemahaman dalam agama dan diilhamkannya petunjuk. Siapa-siapa yang Allah pilih nak jadi baik, Allah akan bagikan orang ni mudah faham agama. Ya, itu maksudnya Tuhan nak bagi dia jadi baik dia tu. Hadis terusnya riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Orang berilmu, yakni ulama, adalah pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi. Nabi-nabi dah tak ada, yang ada hanya ulama. Jadi kita kena sokong ulama lah. Kita mengikut kepimpinan ulama. Sebab hadis Nabi berkata macam tu. Ulama-ulama ialah pewaris para nabi. Dia bukan kata ahli sukan ke pewaris para nabi. Dia tak. Ulama. Hadis riwayat Imam Tabrani, Abu Naim dan Ibnu Abil Birri. Apabila datang kepada aku suatu hari yang tidak bertambah ilmuku padanya, ilmu yang mendekatkan aku kepada Allah, maka tidak diberikan barakah bagiku pada terbit matahari itu. Kata Nabi Muhammad, kalau satu hari ilmu tak masuk, hari itu hari yang tak berkat lah. Ringkas cakap macam tu lah. Jadi kita pun kena fikir macam tu juga lah. Hari ni ilmu agama ada masuk tak dalam diri aku? Walaupun sikit. Ada masuk, okey, untung. Hari ni ada masuk tak ilmu agama? Tak masuk langsung. Sibuk dengan urusan harian je. Hari itu tak ada berkat. Macam tu. Hadis riwayat Imam Tirmizi maksudnya, kelebihan orang berilmu daripada orang abid. Orang berilmu ni alim. Orang abid ni orang yang rajin ibadah. Dia rajin sembahyang, rajin puasa, rajin bagi sedekah, rajin berzikir. Tapi dia ilmu kurang. Ilmu dia biasa-biasa saja, tapi dia rajin buat amal ibadah. Kelebihan orang berilmu daripada orang abid adalah seperti kelebihan aku, yakni Rasulullah, daripada orang yang paling rendah dalam kalangan sahabatku. Antara sahabat-sahabat Nabi yang paling lekeh sekali banding dengan Nabi, yang tu beza dia. Beza antara orang yang ada ilmu dengan orang rajin buat ibadah tapi ilmu kurang. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi dan lain-lain. Kelebihan orang berilmu atas orang abid adalah seperti kelebihan bulan malam purnama daripada bintang-bintang yang lain. Orang berilmu ni seumpama bulan purnama, bulan penuh. Sedangkan orang yang rajin buat amal ibadah semua ni macam bintang-bintang je, kecil-kecil je. Hebat bulan yang besar tu lagi. Tu beza dia. Orang abid ni contoh dia, tiap-tiap hari dia sembahyang sunat 20 rakaat. Tiap-tiap hari. Kemudian Isnin Khamis puasa pula. Tiap-tiap hari baca Quran pula 1 juzuk. Pagi zikir pula 1000 kali, petang 1000 kali. Hari dia penuh dengan ibadah saja, tapi dia ilmu kurang. Itu orang abid. Banding dengan satu orang berilmu. Orang berilmu ni yang wajib dia selesai, yang sunat, sembahyang sunat adalah buat sikit. Baca Quran adalah baca sikit. Puasa pun sebulan mungkin 1-2 hari puasa sunat. Tapi dari segi darjatnya tinggi darjat orang berilmu lagi. Walaupun amalan dia kurang sebab dia ada ilmu. Amalan kurang, ada ilmu, amalan tu insya-Allah betul. Ada orang dia buat amal ibadah tapi ilmu dia kurang, boleh jadi amalan dia salah. Sebab itu tadi dibuat bandingan. Orang berilmu ni dia macam bulan purnama. Orang yang abid rajin buat amal ibadah tapi ilmu kurang, macam bintang-bintang saja. Itu beza.